ada bersama di sini untuk kita bahas. Walaupun saya tahu permintaan hari ini khususnya untuk kompaun, tapi Tuan Menteri, saya cuba kaitkan dengan semua isu saya berkaitan dengan kompaun ini. Saya setuju dengan Tuan Jaya sebenarnya, tidak harus kita letak dalam fasa 28 ini bahawa kita letak 50% daripada kompaun tertinggi ataupun dendaan tertinggi. Kerana bayangkan, kalaulah dalam case by case, Ketua Pengarah, bagaimana Ketua Pengarah boleh menetapkan dalam kes begini 1,000, kes yang kedua 2,000 dan kes yang ketiga 7,000. Sedangkan dia tidak menggambarkan sesuatu konsisten yang akan lagi merumitkan dari segi dendaan tersebut dan barangkali akan membawa imej yang agak keliru daripada rakyat kepada Ketua Pengarah dan juga pihak MAFI. Saya cadangkan kalau boleh sebenarnya seharusnya kita letakkan satu charge ataupun kompaun yang sama. Contohnya untuk individu 1,000, untuk institusi 5,000. Sekiranya kita rasa kompaun itu memang tidak berpadan, kita terus hantar kepada kes mahkamah. Bayangkan daripada sekarang kita bagi satu ruang yang agak confused untuk penguat kuasa. Dan betul, kalaulah ini kita nak usahakan untuk mempercepatkan, mempermudahkan. Saya nak tanya kes yang tahun lepas di mana pelaku rampasan 76 kapit benih padi di Citra. Pada waktu ketika itu, nafas sebagai pembekal tunggal. Sekiranya dapat maklumat bahawa adalah pelaku penyelewengan daripada nafas, adakah kompaun ataupun dendaan tersebut kepada individu ataupun termasuk nafas sendiri. Dan sekiranya itu tidak merupakan satu kesalahan, maka dari segi rampasan tersebut tidak menggambarkan sesuatu usaha kita untuk mempanteraskan ini. Tuan betul, sebenarnya seperti mana Kuala Kedah kata, oleh kerana pekalan benih padi yang kurang kualiti, sekarang sudah ramai petani mula nak usahakan untuk buat benih padi sendiri. Tetapi oleh kerana ada cadangan undang-undang kualiti benih tempatan, maka campur lagi dengan kita punya pindahan bahawa Ketua Pengarah boleh ada guna kuasa untuk kompaun. Kita sengaja nak carikan kesalahan dari petani, sedangkan perkara tersebut terdesak daripada hasilan yang daripada kerajaan yang tidak cukup kualiti, maka mereka terpaksa buat sesuatu inovasi tersebut tetapi disekat oleh undang-undang lain. Maka kita mentambahkan lagi cara kompaun ini sebenarnya tak selesaikan masalah ini. Termasuk juga baja. Kalau kita nak kata penyelewengan baja, orang jual sebenarnya dia tak boleh jual penyelewengan, dia dapat subsidi dia jual. Salah, kita guna kompaun dia. Apa katanya kalau orang yang sepatutnya supply ini dia hantar lewat, adakah kita kompaun pakai ini? Sepatutnya itu kena juga. Adakah kita kompaunkan nafas kerana dia lewat hantarkan baja tersebut kepada petani? Kerana ini salah satu punca menyebabkan mereka walaupun sudah dapat baja subsidi, kerana musim sudah lepas, dia jual lebih baik daripada simpan. Ini yang menyebabkan penyelewengan barangkali berlaku. Tetapi punca dia juga berkandung kepada sejauh mana efisiensi daripada apa yang kita sampaikan sepatutnya. Betul, harga dan subsidi harga seperti mana dalam senarai tugas ataupun tanggungjawab untuk Ketua Pengarah ini sebenarnya adalah memastikan harga tersebut berpatutan dan sesuai untuk kekalkan harga. Saya nak bagi tahu sebenarnya, walaupun kita letakkan harga ceiling, harga minimal sekarang 1,200 untuk pembelian padi dari petani, tetapi sudah ada kilang yang tawarkan 1,250. Tetapi benar saja yang masih kekal 1,200. Kalau kita tak mahu meningkatkan harga jualan untuk pasaran supaya pengguna tidak dibebankan dengan harga tinggi, tetapi apa salahnya kita minta Benas ikut harga pasaran sekarang naikkan RM50 tersebut. Sedangkan petani boleh dapat lebih dan harga pasaran untuk beras tidak naik. Oleh kerana ini sebenarnya tidak perlukan guna undang-undang, tetapi kita tidak usahakan. Akhirnya menyebabkan pendapatan kurang dan wujudlah seperti mana yang kita Perdana Menteri kata nak lawankan jihad kepada orang dengar. Saya rasa agak keliru sebenarnya. Barangkali mungkin Perdana Menteri tidak berapa faham ekosistem dalam perniagaan beras ataupun padi ini. Sebenarnya orang tengah ini wujud kerana, bayangkan contohnya dalam Kedah, pemilik pesawah yang hanya memiliki tanah bendang kurang daripada 4 lelong adalah hampir 28%. Kurang daripada 4 long maksudnya satu musim barangkali dia hanya dapat pendapatan 6,000 lebih saja untuk satu musim 4 bulan. Tak cukup.
akhirnya terpaksa mereka tak mampu untuk sendiri uruskan sama ada sewa traktor dan lori macam. Akhirnya orang tengah yang boleh ambil kesempatan ini, itu pun orang tengah bukan dapat keuntungan daripada pesawah, tetapi tak dapat penghilang yang bagi komisen tidak mengganggu harga bayaran tersebut. Maka kita perlu memperbaikkan dari segi sistem ini, bukan semata-mata dengan guna cara penguatkuasa. Apatah lagi kalau kita tak tahu ataupun tidak sedar daripada ekosistem dia, saya risau dia akan lagi merumitkan keadaan ini. Maka saya berharap last kali, kalaulah kita kata mana-mana yang menjejaskan bekalan ataupun penggunaan subsidi, peredaran subsidi, maka kita dikenakan dendaan. Saya juga minta kalaulah begini, subsidi yang harus diuruskan oleh MAFI sendiri, contohnya subsidi putar tanah RM80 yang setiap musim biasa sampai musim kedua belum dapat musim pertama. Adakah ini kita perlu kompau kerajaan atau pemada yang lewat untuk sampaikan subsidi? Bukan semata-mata hanya denda ataupun kompau kepada petani saja. Kalaulah agensi kerajaan yang bersilap, patutlah juga dikenakan juga dendaan supaya rantai penghasilan tersebut sempurna. Sekian, terima kasih. Terima kasih.